Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan Dani di Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat membuat lawatan tidak berjadual ke Kompleks Pasukan Gerak Khas Pasukan Polis di Raja Brunei di Kampung Sungai Akar. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menegaskan beberapa perkara yang perlu ditengani dan diambil tindakan sewajarnya oleh semua pihak yang berkenaan dalam pasukan polis di Raja Brunei. Antaranya, pasukan polis di Raja Brunei perlu memiliki dasar latihan yang mantap dengan piawaian latihan diberi keutamaan ke atas pasukan gerak khas PGK. Perancangan gerakan operasi dalam menggubal dan menetapkan dasar serta piawaian berkaitan PGK dan rancangan pelapis kepimpinan PGK dibuat dengan segera. Dalam titah, Kebawah Duli Maha Mulia menekankan PGK harus sentiasa peka terhadap harapan tinggi rakyat dan penduduk ke atas para anggotanya yang bertanggungjawab memastikan keselamatan dan keamanan negara ini. Justru pasukan polis di Raja Brunei Titah Baginda setentunya telah membuat beberapa inisiatif dan usaha untuk meningkatkan serta menambahkan keupayaan tahap kecergasan para anggota PGK menerusi penambahbaikan latihan dan keperluan PGK terutama dari aspek logistik dan prasarana serta menjaga imej pasukan polis di Raja Brunei secara amnya selepas keberangkatan Baginda pada bulan Oktober 2019. Namun demikian, masih terdapat isu-isu dan permasalahan yang memerlukan perhatian dan tindakan sewajarnya. Pada hemat beta, adalah penting bagi pasukan polis di Raja Brunei memiliki dasar latihan yang mantap. Antara lain, dasar ini memberikan ketetapan dari segi pemilihan pegawai dan anggota yang layak untuk mengikuti apa jua latihan-latihan yang bersifat mandatory dalam pasukan polis di Raja Brunei. Piawaian atau standard latihan hendaklah diberikan keutamaan di PGK. Oleh itu, pihak atasan pasukan polis di Raja Brunei perlu menetapkan piawaian atau standard bagi setiap jenis latihan yang akan dijalankan. Kaedah untuk memastikan piawaian yang digunakan hendaklah terkini dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Beta mengharapkan PGK mempunyai kepekaran ketika ini di dalam menetapkan piawaian sedemikian. Jika ada, siapakah yang bertanggungjawab menentukan mereka benar-benar pakar dalam perkara seperti ini? Jika ada, bagaimanakah PGK memastikan selama ini bahawa latihan-latihan yang dikendalikan olehnya telah pun mencapai piawaian yang telah ditetapkan? Beta mahu Jabatan Gerakan untuk membuat perancangan-perancangan gerakan atau operasi bagi jangka masa pendek dan panjang dalam mengubah dan menetapkan dasar serta piawaian berkaitan dengan latihan di PGK. Kebawah Duli Maha Mulia seterusnya bertitah menyambut baik usaha PGK dalam menambah baik ketangkasan dan meningkatkan profesionalisme melalui latihan bersama. Beta gembira mendengar bahawa adanya latihan bersama yang telah dibuat oleh PGK dengan Regimen Pasukan Khas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei supaya dapat bertukar-tukar pandangan, keupayaan dan ilmu pengetahuan dan menambah baik ketangkasan dan meningkatkan profesionalisme masing-masing. Beta menyambut baik perancangan PGK bukan sahaja membuat latihan dalam pasukan dalam negara, bahkan juga dengan pasukan-pasukan elit dari negara-negara sahabat, serantau dan antarabangsa.
Dalam titah ke bawah Duli Maha Mulia menekankan mana-mana organisasi wajar memiliki pemimpin yang berwibawa, lebih-lebih lagi dalam mengetuai sebuah pasukan elit. Berdisiplin, menjaga kebajikan anggota dan mendengar permasalahan anggota bawahan adalah merupakan antara ciri-ciri penting dalam memandu pasukan elit ini. Menjauhi sikap mementingkan diri sendiri dengan sesuka hati, mengubah dasar yang sedia ada, mengikut kemampuan sendiri adalah perbuatan yang kurang wajar. Arahan dan hukuman yang dikeluarkan mudah berubah dari semasa ke semasa dengan sesuka hati dan tidak mengikut prosedur tetap SOP juga perlu dihindari. Misalnya, fitness training yang telah ditetapkan kepada para anggota PJK membuat larian sejauh 3 km dengan lengkap mengenakan pakaian khas. PJK telah diubah dengan hanya berlari sejauh 1.6 km dan tidak mengenakan pakaian lengkap pasukan dengan hanya memakai vest sahaja adalah tidak seharusnya terjadi, malah boleh menjejaskan standard keupayaan ketahanan fizikal anggota. Oleh itu, pada hemat beta, pihak atasan pasukan polis di Raja Brunei hendaklah membuat rancangan pelapis kepimpinan di PJK dengan segera. Calon pelapis kepimpinan PJK bukan hanya matang, bahkan betul-betul layak serta memiliki mutu kepimpinan sesuai dengan penganugerahan Barrack dan lancana PJK, bukan kerana berdasarkan pilih kasih atau kroni. Beta mengharapkan supaya PJK mempunyai the right officers in the right post. Baginda juga bertitah mengingatkan supaya pegawai atasan komited dalam menangani segala masalah anggota dan prasarana yang terdapat di dalam PJK. Antaranya ialah masalah yang terdapat di kompleks PJK Sungai Akar seperti masalah air, struktur bangunan, kompleks padang tembak dan close quarter battle CQB yang bersesuaian perlu diberikan keutamaan. Manakala kawasan obstacle course perlu ditambah dan diperbaiki keadaannya supaya benar-benar dapat memberikan mutu latihan yang berkesan. Jika semua kelengkapan dan infrastruktur dalam keadaan baik, tentunya ia akan menjamin keselamatan dan menaikkan moral anggota ketika membuat latihan. Dalam menentukan keselamatan dalam latihan ini, adakah sudah terdapat training safety regulation di pasukan polis di Raja Brunei di PJK? Jika ada, beta mahu perancangan untuk merangkainya dibuat dengan segera. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menekankan perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap aset-aset operasi lain seperti kenderaan yang didengar sering tidak mencukupi. Adalah cukup mengherankan jika PJK hanya mempunyai beberapa buah kenderaan yang benar-benar operasional sehingga ada ketikanya terpaksa meminjam dari Jabatan Perisikan Jenayah. Jika ini benar, bukankah ia menjejaskan keberkesanan operasi PJK dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab? Bagaimanakah PJK dapat berfungsi seperti yang diharapkan sedangkan tidak mempunyai keinderaan yang mencukupi
dan berfungsi dengan baik. Beta mahu semua yang dibangkitkan ini dapat ditangani dan diambil tindakan sewajarnya oleh semua pihak yang berkenaan. Apapun perancangan untuk menambah baik PJK seperti perkembangan sumber tenaga manusia, perolehan kelengkapan dan keinderaan serta pemeliharaan prasarana bukan hanya dibuat atas kertas sahaja. Beta mahu semua perkara ini diambil perhatian dan setiap perkembangan dimaklumkan kepada beta. Pihak-pihak yang berkepentingan perlu memberikan kerjasama dalam memastikan perancangan ini berjalan dengan berkesan supaya PJK dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi sebuah pasukan elit setaraf dengan pasukan elit di rantau ini. Akhirnya, beta berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan perlindungan dan keberkatan kepada PJK dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sukacita melihat tadi yang mana banyak anggota-anggota di sini adalah cekap dan very fit. Terutama sekali anggota-anggota bawahan. Syabas. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kompleks Pasukan Gerak Khas PJK, Pasukan Polis Diraja Brunei di Kampung Sungai Akar Kelmarin, ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyaksikan peralatan-peralatan dan senjata pasukan tersebut. Baginda juga berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja ke Biro Mencegah Rasuah di Brakas. Ke bawah Duli Maha Mulia mula-mula berangkat melawat Kompleks PJK, Pasukan Polis Diraja Brunei. PJK antara lain berperanan melindungi keselamatan ke bawah Duli Maha Mulia dan kerabat diraja, memerangi pengganasan, penjenayah dan militan. Pada awal penubuhannya pada tahun 1974, pasukan ini dikenali sebagai bahagian polis khas sebelum diubah menjadi pasukan gerak khas pada tahun 1980. Menyediakan tenaga manusia yang berkeupayaan tinggi dan berwibawa bagi tujuan menematkan krisis yang mengancam keamanan dan kesejahteraan negara pada bila-bila masa diperlukan adalah misi PJK. Visi pasukan pula meningkatkan profesionalisme, mutu perkhidmatan khas, meningkatkan keyakinan rakyat dan negara dan memperkembangkan pasukan dengan menubuhkan unit-unit di bawahnya supaya berinovasi, mantap dan kukuh selaras dengan kehendak pergolakan dunia masa kini dan masa depan. PJK mula beroperasi di kompleks ini pada hujung bulan Disember 2019. Sebelumnya, PJK beroperasi di kompleks PJK Gadong. Penubuhan PJK antara lain bermatlamat menyediakan pasukan yang dilatih khas bagi sebarang kemungkinan ancaman atau kegiatan-kegiatan keganasan jenayah dan politik bersenjata, memberi perkhidmatan khas atas arahan atau perintah terus daripada Pesuruhjaya Polis selaras dengan prosedur-prosedur pasukan dan membina keupayaan mental dan fizikal serta memantapkan kemahiran sesuai dengan penugasan polis yang kian mencabar. Bagi meningkatkan keupayaannya dalam menghadapi acara-acara besar yang melibatkan negara selaku tuan rumah, PJK menjalankan beberapa latihan bersama Regimen Khas Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Dalam arus kemodanan, PJK terus meningkatkan lagi perkhidmatannya bagi mengekalkan kewibawaannya sebagai pasukan yang dihormati.
Dari Kompleks Pasukan Gerak Khas PJK, Pasukan Polis Diraja Brunei ke bawah Duli Maha Mulia berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja ke Biro Mencegah Rasuah BMR di Berakas. Ditubuhkan pada 1 Februari tahun 1982, BMR merupakan agensi anti rasuah keempat di rantau Asia Pasifik. Penubuhannya mencerminkan pandangan jauh ke hadapan ke bawah Duli Maha Mulia dalam usaha meningkatkan integriti perkhidmatan awam serta melaksanakan langkah-langkah pengawasan bagi kelakuan perkhidmatan awam serta sektor swasta dengan tujuan untuk memastikan tadbir urus yang baik dan beretika. RM5.86 bilion Brunei diusulkan bagi belanjawan tahun kewangan 2021-2022. Ketika membentangkan rang undang-undang yang bergelar satu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2021-2022 dan bagi peruntukan wang yang tersebut itu bagi maksud-maksud tertentu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan tema tahun kewangan 2021-2022 ke arah pembangunan sosioekonomi yang resilient. Tema ini dirangka untuk memantapkan lagi usaha-usaha dalam mencapai wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kualiti kehidupan rakyat yang tinggi, dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Tema ini juga adalah sebagai kesinambungan kepada tema belanjawan sebelum ini, iaitu Investing in Our Future atau pelaburan untuk masa depan. Di sebalik cabaran ke atas kedayatahanan fiskal kerajaan, adalah mustahak bagi kerajaan untuk meneruskan usaha-usaha dalam mengukuhkan kedayatahanan sosioekonomi negara. Oleh yang demikian, belanjawan yang disediakan perlulah menjurus kepada inisiatif-inisiatif dan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam memastikan kesejahteraan rakyat adalah sentiasa terjamin. Di samping itu, penekanan juga diberikan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan inisiatif ke arah digitalisation sebagai persediaan dan landasan untuk memantapkan ekonomi digital negara ke arah revolusi industri keempat ataupun Fourth Industrial Revolution. Ke arah itu, dalam usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi kedayatahanan sosioekonomi negara, beberapa inisiatif telah dan sedang disusun di mana pensejajaran dasar-dasar dan strategi-strategi ke arah pencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Ini termasuk penyediaan Brunei Darussalam's Economic Blueprint towards a dynamic and sustainable economy, Digital Economy Master Plan, Sistem Kebajikan Negara, Dasar Protokol Hijau, dan Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, dan Dasar Belia Negara dan Strategi 2020-2035. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga menjelaskan tema belanjawan bagi tahun kewangan 2021-2022 akan memfokuskan kepada 3 keutamaan. Pertama, meningkatkan produktiviti negara. Keutamaan ini memfokuskan kepada peluang baru untuk menambah baik produktiviti dan daya saing negara melalui perkembangan teknologi terkini dan inovasi melalui whole of nation approach dan whole of government approach. Kedua, iaitu penyediaan kemudahan dan infrastruktur yang mampan, sustainable dan berdaya tahan, resilient untuk kesejahteraan awam dan perkembangan ekonomi. Keutamaan ini adalah untuk menyediakan bantuan-bantuan dan infrastruktur yang mendukung kepada kesejahteraan awam dan aktiviti-aktiviti perdagangan, perekonomian dan pelaburan termasuklah infrastruktur ICT.
Yang ketiga adalah menjana sumber manusia yang kompeten dan employable. Dalam menangani isu-isu pengangguran, kerajaan melalui Manpower Planning and Employment Council akan terus melaksanakan dasar-dasar dan inisiatif-inisiatif whole of nation approach untuk meningkatkan marketability dan employability anak-anak tempatan dan seterusnya menurunkan kadar pengangguran negara ini. Anggaran hasil kerajaan bagi tahun 2021-2022 dianjurkan berjumlah 2.61 bilion ringgit Brunei dengan hasil daripada sektor minyak dan gas dianggarkan 1.52 bilion ringgit Brunei. Manakala hasil daripada sektor bukan minyak dan gas pula berjumlah 1.09 bilion ringgit Brunei. Berdasarkan anggaran hasil tersebut, kedudukan fiskal negara bagi tahun kewangan 2021-2022 akan mengalami defisit berjumlah kira-kira 3.25 bilion ringgit Brunei. Ketika mengungsikan perkara tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga membentangkan mengenai pecahan kategori perbelanjaan bagi tahun kewangan 2021-2022. Pecahan kategori perbelanjaan yang dicadangkan seperti berikut. Kategori pertama, gaji kaki tangan diperuntukkan sejumlah 2.02 bilion ringgit Brunei, bersamaan 34.4% daripada keseluruhan peruntukan bagi membiayai gaji, allowance dan pembayaran caruman bagi 65,281 kaki tangan kerajaan. Kategori kedua, perbelanjaan berulang-ulang diperuntukkan sejumlah 2.18 bilion ringgit Brunei, bersamaan 37.3% daripada keseluruhan peruntukan yang disediakan. Kategori ketiga, perbelanjaan kemajuan diperuntukkan sejumlah 600 juta ringgit Brunei ataupun 10.2%. Manakala selebihnya adalah untuk membiayai perbelanjaan di bawah kategori keempat, iaitu di bawah tajuk perbelanjaan yang diakui. Tahun kewangan 2020-2021 merupakan tahun yang sangat mencabar terhadap kedudukan fiskal negara disebabkan oleh ketidaktentuan. Namun Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menegaskan kerajaan berupaya menyusun tindak balas dasar Fiscal and Monetary Stimulus Package serta bantuan-bantuan lain secara whole of nation approach yang keseluruhannya berjumlah 450 juta ringgit Brunei. Jelasnya lagi, langkah bangki menangani impak COVID-19 itu memberi fokus bagi 3 keutamaan, iaitu memelihara kesejahteraan awam, memelihara pekerjaan yang ada serta memberi sokongan kepada individu-individu dan mendukung dan membantu sektor perniagaan. Antara inisiatif-inisiatif berkenaan adalah penyediaan aplikasi Bru Health yang berfungsi untuk memudahkan contact tracing dan kemudiannya ditambah dengan beberapa ciri baru. Antaranya adalah perkhidmatan dalam talian bagi rekod peribadi kesihatan, perjanjian hospital dan konsultasi melalui video. Pemberian allowance khas sebanyak RM400 sebulan bermula bulan Mac 2020 kepada para barisan hadapan atau frontliners, termasuk sukarelawan yang bertugas dengan Kementerian Kesihatan, Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong dan di pusat-pusat kuarantin yang dihaskan oleh pihak kerajaan. Membawa pulang penuntut-penuntut dari negara-negara yang terjejas pada ketika itu dan membawa keperluan barang-barang perubatan untuk kegunaan di pusat pengasingan kebangsaan seperti ventilator, katil-katil dan sebagainya, khusus untuk kegunaan pusat berkenaan. Alhamdulillah, hasil dari usaha-usaha bersepadu oleh pihak-pihak berkenaan serta penlibatan dan kerjasama seluruh rakyat dan penduduk dalam sama-sama membantu menangani pandemik COVID-19 di negara ini.
Kadar pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK negara Brunei Darussalam bagi tahun 2020 mencatatkan peningkatan antaranya dalam subsektor pembuatan, perhubungan dan perdagangan. Walau bagaimanapun jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan sebanyak 4.9% disebabkan penurunan pengeluaran minyak mentah dan gas asli. Bagi tahun 2021 pula, pihak JPES telah mengunjurkan pertumbuhan KDNK negara Brunei Darussalam adalah di antara 0.8 hingga 1.6%, di mana sektor minyak dan gas dijangkakan berkembang pada kadar 0.5%, sementara sektor bukan minyak dan gas berkembang pada kadar di antara 1.1% hingga 2.9%. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan dalam sektor pertanian, perhutanan dan perikanan, sektor industri dan sektor perkhidmatan. Sidang pada sebelah petang kemarin pula mendengarkan kenyataan mengenai penyediaan belanjawan serta hala tuju dari Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, belanjawan Jabatan Perdana Menteri turut mendukung tema belanjawan tahun kewangan 2021-2022 yang memberi fokus kepada 3 keutamaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri seterusnya mengkongsikan mengenai perancangan dan pelan tindakan Jabatan Perdana Menteri. Itu meningkatkan produktiviti negara. Dalam mendukung usaha-usaha bagi meningkatkan produktiviti negara, khususnya dalam perkhidmatan awam, beberapa program dan inisiatif sedang dan akan diusahakan, antara lainnya termasuk perancangan pengauditan sumber tenaga manusia dalam perkhidmatan awam dengan tema memperkasa tenaga kerja perkhidmatan awam yang bertujuan untuk meneliti keperluan tenaga kerja dalam memupuk pembangunan kepimpinan dan memastikan gabungan tenaga kerja yang optimal demi kecemerlangan organisasi. Kedua, penyediaan kemudahan dan infrastruktur yang mampan, sustainable dan berdaya tahan, resilient untuk kesejahteraan awam dan perkembangan ekonomi. Jabatan Perdana Menteri akan terus memainkan peranan utama dalam memelihara kesejahteraan awam. Usaha-usaha yang akan dilaksanakan antara lainnya ialah pelaksanaan dasar-dasar sosial yang berkesan yang akan dapat memenuhi keperluan asas rakyat dan memberikan akses dan peluang yang sama kepada setiap lapisan rakyat ke arah kualiti kehidupan yang tinggi. Ketiga, menjana sumber manusia yang kompeten dan employable. Dalam usaha mendukung sumber manusia yang kompeten dan employable, usaha-usaha yang dilaksanakan termasuklah memantapkan mutu kepimpinan dalam perkhidmatan awam melalui pengenalan program baru di bawah Civil Service Leadership Pipeline CSLP, iaitu Advanced Executive Development Program AEDP, dengan kerjasama pihak institusi pendidikan tinggi di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menjelaskan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya sentiasa menjurus kepada matlamat wawasan Brunei 2035 dengan pendekatan Whole of Nation Approach melalui 4 pencapaian strategik yang dikenal pasti, iaitu urus tadbir yang berdaya maju, kesiapsiagaan yang mampan, keberhasilan yang memfokuskan kepentingan negara dan rakyat dan organisasi yang cemerlang dan mantap. Menurut Yang Berhormat lagi, pengurusan perbelanjaan yang diperuntukkan untuk Jabatan Perdana Menteri akan diuruskan dengan penuh berhemat. Jabatan Perdana Menteri akan terus berusaha menguruskan perbelanjaan yang diperuntukkan dengan berhemat dan memastikan setiap perbelanjaan akan menghasilkan impak positif dan signifikan kepada rakyat dan penduduk serta negara secara berterusan melalui pelaksanaan keutamaan-keutamaan atau prioritis Jabatan Perdana Menteri. Berasaskan itu, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi tahun kewangan 2021-2022 telah disokong untuk disediakan peruntukan bagi gaji kekitangan dan perbelanjaan berundang-undang berjumlah sebanyak RM362,536,000, iaitu berkurangan sebanyak RM3,485,500.
berbanding peruntukan tahun kewangan 2020-2021. Perbelanjaan kemajuan yang disediakan pula berjumlah RM65.458.880 menjadikan peruntukan keseluruhan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya yang disokong berjumlah RM431.520.380. Persidangan disambung lagi hari ini pukul 9.30 pagi. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan 203 kes. Bagaimanapun, tiada kes tempatan baharu dicatatkan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, kes 203 seorang lelaki berumur 43 tahun yang tiba ke negara ini dari Filipina pada 3 Mac lalu. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mengesahkan tiada kontak terdekat bagi kes tersebut dengan ketiga-tiga kes yang dilaporkan Isnin lalu memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mereka telah mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Pada masa ini, kes tersebut sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dengan jumlah tersebut, 14 kes aktif menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah kes sembuh 186. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan sebanyak 62 kes. 804 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori dan 14,794 orang menematkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 313 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 110,758 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.